Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam majlis yang mulia yang dirahmati oleh Allah ini, dalam majlis zikrullah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan keberadaan kita dalam masa yang singkat ini diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan maghfur lakum, dengan diampunkan segala dosa-dosanya daripada segala dosa-dosa di atas sebab kita berada dalam majlis zikrullah yang didatangi oleh para malaikat as-sayyahun yang sentiasa meronda mencari-cari di mana majlis yang ada zikrullah. Jadi kalau malaikat itu ada pada majlis zikrullah, pada majlis yang lawa tu majlis tidak ada lah. Jadi kadang-kadang asbab Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, setiap waktu, setiap perkara yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini dalam keadaan sedikit sahaja, tetapi ganjarannya sangat besar. Itu adalah tanda kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, selepas salat kita membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa yang telah lalu. Itu disebabkan 3 astaghfirullahalazim yang datang daripada hati kita tentang memohon keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya seseorang itu hanya dengan mengambil wuduk saja, dia seolah-olah membasahi mukanya yang ada dalam bentuk dosa yang ada dilakukan oleh mata, telinga dan hidung itu, seolah ianya gugur apa yang ada di tangan, apa yang di kaki. Dan apabila seseorang itu datang menunaikan salat, seolah-olah dia meletakkan dosa ke atas kepala dia, dan maka dia bila dia tunduk, itu dosa-dosa itu jatuh bertaburan. Itulah panggil di antara pahala-pahala ganjaran-ganjaran besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga setiap langkah yang datang menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan satu hasanah. Bila beli satu hasanah dan dihapuskan dengan satu sayyi'ah, dan ditambah dengan satu darajat yang lain. Tapi dibuat orang yang tahu dia akan buat, orang yang tak tahu dia tak buatlah. Macam itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang itu bila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lagi lama dia stay di rumah Allah, lagi lama pahala dia banyak, lagi banyak pahala. Kadang-kadang orang tak boleh stay lama kat rumah Allah subhanahu wa ta'ala, sikit saja dia boleh stay. Itu pun dia macam kelumpuran nak apa, tak boleh. Mana selama lagi lama you stay di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, lagi itulah kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat. Jadi semoga di amalan-amalan akhir ini sentiasa seperti mana seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni dalam keadaan usia yang banyak dan syariat Islam pun banyak, aku tak larat nak baca semua banyak, situ sunat, sini sunat. Mana itu untuk dia lah, untuk seorang tu. Maka apakah yang aku perlu buat dalam bentuk usia yang macam ni? Maka Rasulullah kata, mazal lisanka ratiban bizikrillah, sentiasalah membasahi lidahmu dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berzikir ni dia tak perlu pergi, tak perlu ada wudu, malah dia boleh lontarkan bila-bila masa untuk menyebut kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia sentiasa sebut kalimah Allah subhanahu wa ta'ala di mulut,
dia akan lama-lama dia akan terasa, ingat pada Allah, ingat pada hukum Allah, ingat kepada yang haram, ingat kepada apa, kita akan ingat. Tapi bila tak sebut tu, sekali-sekali dia ingat, sekali-sekali dia ingat. On off macam tu. Jadi tapi kalau kita selalu sebut, macam kita nak beli barang, kita sebut nak beli barang tu kan, kita akan ingatlah. Tapi kalau kita tak ingat, ingat setelah balik rumah baru kita ingat. Jadi pada sempena malam ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, dan kebetulan tajuk saya adalah tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi izinkan saya nak tajuknya adalah tentang Sayyidina Abu Bakar, tapi saya nak fokus kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Yang saya rasa sekarang ni yang menjadi kerisauan kita ialah peringkat kita orang-orang tua ni mungkin ada juga tahu sirah Nabi Muhammad SAW, tapi peringkat kanak-kanak dia tak tahu, tapi dia ada idola lain, dia ada orang lain yang dia banyak tahu. Dia banyak tahu tentang pemain bola sepak, artis daripada Rasulullah SAW. Itu yang membimbangkan. Bila mereka tidak mengetahui Rasulullah SAW, mereka hanya tahu nama saja, ringkas-ringkas saja, tak tahu siapa Rasulullah SAW. Sebab itu setiap apa yang ilmu banyak tentang benda itu, kita akan lebih cinta ini. Lagi lebih banyak kita mengetahui tentang sirah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, lagi kita tahu. Sama juga dengan orang, kalau dia tak tahu Allah, dia tak tahu apa dia Allah, dia ingat semayang. Itu yang saya rasa kalau surau masjid perlu banyak buat program tentang remaja ni sendiri, untuk remaja, bagi akidah kepada remaja kan. Kita kata bila ada orang murtad ataupun orang kutuk Nabi Muhammad, kita rasa sedih, tapi apa pengisian kita untuk memberikan kepada kanak-kanak, lebih lagi sekarang ni, dalam zaman sekarang ni, zaman zaman moden yang ada banyak alternatif lain, hiburan lain, maka bagaimana mereka nak masuk? Kalau kita dengar kat rumah tentang kisah Nabi, tak sama dengan apa yang kita dengar di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak dengan nasyid, dengan lagu macam tu, dia tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada perubahan jiwa dia. Jadi perlu adakan kisah sirah Nabi Muhammad SAW lebih lagi di peringkat kanak-kanak, dalam versi dia, dalam versi kanak-kanak. Jadi untuk mengenali Rasulullah SAW ini, sesiapa yang banyak mengenali Rasulullah SAW daripada awal kehidupan Rasulullah sampai akhir kita baca Al-Quran, sirah tu, dia akan rasa lebih mencintai Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi ni, kita akan lihat Rasulullah SAW ni, dia adalah Al-Quran diturun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajar dia, Allah mengajar Rasulullah Al-Quran melalui malaikat Jibril kan? Dan diterbiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhlak Rasulullah pun ada dalam Quran. Jadi adab yang diajar pun ada dalam Quran. Semua kisah sirah Rasulullah ini ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dalam Al-Quran pun kita selalu sebut Nabi, ada sebut nama Nabi Muhammad. Ada yang direct sebut Muhammad, hanya ada empat tempat saja. Dan ada juga dalam Al-Quran itu ada surah Muhammad. Dan kata kita lihat kesempurnaan Nabi Muhammad berbanding dengan nabi-nabi lain tak sama. Nabi Muhammad dia ada lengkap. Kita kata kalau Nabi Sulaiman, dia ada tahta yang besar, tapi dia tidak ada benda yang tidak ada pada Nabi. Nabi Muhammad kita kata, Nabi Muhammad seorang bapa, Nabi Muhammad seorang datuk, Nabi Muhammad seorang pemimpin, Nabi Muhammad seorang suami, Nabi Muhammad seorang yang berperang, Nabi Muhammad duduk dengan orang fakir,
Nabi Muhammad duduk dengan orang miskin. Semuanya itu lengkap yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata ada sesungguh Nabi, dia tidak ada sebagai seorang suami ataupun tidak berperang, tidak ada beramal dengan orang miskin. Nabi Muhammad ada berurusan dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad berurusan dengan orang Nasrani. Jadi semua kehidupan itu lengkap. Nabi Muhammad pernah jadi seorang kaya. Nabi Muhammad orang miskin. Nabi Muhammad anak yatim. Nabi Muhammad ada kematian anak. Jadi semua kehidupan itu Nabi Muhammad lengkap dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu setiap kali banyak kita mempelajari kisah teladan kehidupan Rasulullah SAW, kita akan lebih terbuka hati untuk mencintai Rasulullah SAW. Apatah lagi kita lihat bahwasanya tidak ada nama yang kita tak boleh mesti sebut hari-hari, kan? Yaitu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada tahiyat. Awal dan yang kedua dalam azan, Allahumma salli ala. Dalam sembahyang kita kena sebut dua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan terjemah datang dalam sifat-sifat Nabi itu sendiri. Apa dia sifat Nabi Muhammad? Apa benda yang ada pada Nabi Muhammad? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa yang akhlak Nabi Muhammad? Yang kita kurang serulah kepada lebih lagi kepada anak-anak. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu, kan, ataupun orang-orang kemudian bila sebut tentang hadis Rasulullah SAW itu, dia seolah-olah macam rasa lain sebut. Sebab kita kata kalau kita sekarang ni bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita kena automatically dapat gambarkan siapa yang Rasulullah sebenarnya, siapa tugas Rasulullah SAW. Sebab berimannya kita kepada syahadah, apa panggil rukun Islam itu muqtarinun, bersama dengan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan? Salah seorang itu beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Muhammad. Salah seorang yang beriman dengan Muhammad dan beriman dengan Allah lagilah sesat, kan? Sebab itu peringkat sekarang ini orang hanya kata selalu nak menjatuhkan apa panggil imej Rasulullah, buat apa semua, berusaha untuk menjatuhkan apa panggil, nak menimbulkan kekeliruan, apa confuse kepada orang-orang kita ni tentang ya ke Rasulullah buat macam tu, ya ke Rasulullah tu. Tak boleh langsung, kita tidak ada boleh satu pun kita rasa macam kenapa Rasulullah perlu buat macam tu, sepatutnya Rasulullah buat macam ni. Pada Rasulullah, hatta pada sahabat pun tak boleh, kan? Para sahabat tak boleh. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah dan sahabat itu adalah cerminan kepada Rasulullah sendiri. Dan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu yuhibbukumullah, nasaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah itu. Jadi Allah mengutuskan kepada Nabi Muhammad, pada Rasul-Rasul ini, Rasul adalah sebagai utusan ini yang menunjukkan praktikal kepada kita ini untuk kita lakukan, itu melalui Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat di kota Mekah ini sendiri, kalau kita pergi lihat kota Mekah sendiri, maka kita akan lihat bagaimana kedudukan umat Islam zaman itu. Hanya selepas 23 tahun sahaja Nabi Muhammad berada di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 23 tahun itu boleh mengubah manusia daripada
berperang, daripada kejahilan, daripada akhlak yang tak baik, kepada manusia yang paling ditakuti, paling dihormati oleh di kawasan itu sendiri. Ya, kalau sekarang ini kita risau, takut barang mahal, takut benda mahal, tapi kita perlu risau juga. Orang tak datang surau, risau juga kita. Kenapa ni dia ni? Sepatutnya kita risau manusia tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita nangis sebenarnya. Kita sedih tengok macam, yalah, kita rasa macam nak tarik orang-orang muda ataupun untuk datang ke surau ni adalah satu perkara yang besar, susah sangat sekarang ni. Zaman dulu saya ingat tak susah sangat, masa 2000, awal 2000, jadi mesti macam ada ruang. Tapi macam sekarang ni masa macam satu besar juga nak satu kempen yang hangat, nak tarik tu, nak apa benda, ya Allah. Jadi bila ramai di kalangan remaja, orang baru ni tak faham Islam, maka itulah nasib Islam. Dan dia orang tak faham Islam sebenarnya, sebab tu mereka tak nak beribadat kepada Allah. Beribadat pun dalam keadaan yang ada sebagai buat just memenuhi masa, orang panggil fill in the blank ni dah, hanya memenuhi tempat kosong saja, itu saja. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah saya nak cerita tentang sikit kisah-kisah Rasulullah SAW ni. Kisah Rasulullah ni macam penuh kan? Kita cerita macam mana pun takkan habis. Ada satu buku nama dia 70 seorang sahabat dikelilingi Rasulullah SAW. Ada satu buku yang cantik, besar tu kan, 70 sahabat bersama dengan Rasulullah. Semua dia antara sahabat-sahabat yang besar bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi kita nak lihat bahawasanya tak ada orang kat dunia ini, siapa-siapa pun perbuatan dia tu ditiru oleh Allah. Daripada dia bangun tidur sampai dia tidur, tak ada. Rasulullah masuk tandas pun orang kira. Sahabat tengok Rasulullah berjalan pun dia tiru. Rasulullah tinggalkan Rasulullah tidur pun tanya isteri dia, bagaimana Rasulullah tidur? Tanya Aisyah, bagaimana Rasulullah bersama dengan isteri dia? Sampai sahabat pun masing-masing, tidak ada orang seorang pun yang akan terlepas daripada untuk mengingati Rasulullah SAW. Dan setiap hari bersama dengan Rasulullah itu menunggu, ya Rasulullah ada wahyu baru ke? Ada Rasulullah, tengok Rasulullah ajar, Rasulullah sentiasa bersama dengan para sahabat. Jadi kita bayangkan bagaimana sahabat-sahabat ni dapat ilmu daripada Rasulullah SAW. Kita lihat bahasanya Rasulullah ini selepas isteri yang pertama wafat, iaitu Khadijah binti Khuwailid, maka Rasulullah bersama dengan Khadijah. Masa bersama dengan Khadijah ni Rasulullah tak berkahwin dengan orang lain. Malah saya ingat dalam 20 tahun, 22 tahun lebih Rasulullah bersama dengan Khadijah. Selepas itu baru Rasulullah berkahwin dengan Saudah, dan selepas itu berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Amin semua. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah ni dalam kehidupannya tu tak pernah Rasulullah menyakiti para sahabat dan sebagainya. Kita lihat satu kisah, saya nampak satu kisah. Satu hari Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Abbas ini. Rasulullah, kita dalam sunnah, dalam ramai-ramai macam ni, kita nak bahagi, kita kena start di sebelah kanan dulu kan? Macam ni kena bagi kat imam dulu. Jadi kemudian sebelah kiri. Mana kita, tapi kalau barat dia start kiri dulu kan? Kalau nak jogging dia start kiri kanan kan? Tapi dalam Islam tayammum ini mendahului kanan, ini adalah satu sunat kan? Kita nak makan, kita tak makan kanan, kita start kanan dulu. Yang mana-mananya tayammum, bukan tayammum memengkanankan itu. Sunat sampai
pakai slipper, itu maknanya diajar semua kan untuk kita. Satu hari Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar semua, dan sebelah kanan ni ada Abdullah bin Abbas, budak kecil lagi dalam 10 tahun ke bawah macam tu. Jadi Rasulullah nak bagi minum kepada sahabat ini, Rasulullah kena ini VIP semua, Abu Bakar semua, ini budak. Jadi bagaimana Rasulullah nak mulakan Rasulullah nak bagi minuman kepada nak holo-holo minuman itu. Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, boleh tak kamu izinkan tenmu tu aku bagi kepada Abu Bakar? Nak minta izin dulu nak bagi kepada, kalau hal budak kecil ni je. Bagaimana Rasulullah ihtiram seorang budak kecil ni. Akhirnya Rasulullah kata macam ni lah, dia akan bagi kepada Abdullah bin Abbas dulu, walaupun dia keadaan kanak-kanak, untuk memberi minuman kepada dia. Itu Rasulullah tak kira ini orang MP, YMP bukan, bagi dia dulu lah, orang ni tak kira. Padahal orang ni berhak, dia berhak ambil dulu, tapi oleh kerana ada pembesar lain, dia dah tak kira dah. Itu Rasulullah tak ajar macam tu. Rasulullah menghulurkan Abdullah bin Abbas ni sebab dia duduk di sebelah kanan, walaupun dia kanak-kanak lagi. Inilah Rasulullah SAW memuliakan walaupun dia adalah seorang kanak-kanak. Kita tengok zaman Rasulullah SAW dulu pun, Rasulullah ada seorang sahabat, dia bernama Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit ni dia masuk Islam ketika berumur 60 tahun dah. Kebanyakan sahabat-sahabat ni pun masuk Islam dah keadaan lewat, kadang-kadang 5-6 tahun. Tapi mereka boleh hafal Quran lagi. Saya daripada awal Islam awal, tapi masih tak boleh hafal Quran macam tu. Macam mereka sahabat ni dia macam, yalah, ada yang 10 tahun, 20 tahun macam tu yang masuk Islam lambat. Tapi Hassan bin Sabit ni dia menyebarkan agama Islam tu bukan melalui perang. Jadi ada sahabat yang melalui peperangan, tapi Hassan bin Sabit ni melalui syair, melalui puisi dia. Sebab tu Rasulullah kata, fa inna min asy-syi'ri al-hikmah. Sesungguhnya syair, puisi ni ada hikmah. Jadi sesuatu semasa itu yang paling hebat di Mekah ialah syair-syair. Orang yang penyantun syair-syair ini glamour, dapat tempat di dalam masyarakat. Jadi Rasulullah pun menggunakan Hassan bin Sabit ini untuk menolak hujah-hujah orang kafir ini melalui Hassan bin Sabit ini. Yang kalau kita katakan penyair yang hujah-hujah ini melalui syair yang dilontarkan oleh Hassan bin Sabit ini, seolah-olah Rasulullah kata setiap lafaz yang dilepaskan oleh Hassan bin Sabit ini bersama dengan Rohul Kudus, bersama dengan diganjari oleh para malaikat. Syair-syair yang hebat. Janganlah syair-syair yang memuja kewanitaan, kecantikan, itu lainlah. Macam sebab lagu-lagu itu kan, lagu-lagu sekarang ni dia ada hanya kerinduan, kecintaan, yang macam tidaklah membawa kepada orang tu beriman, tapi membawa kepada seorang tu berhayal ataupun imajinasi yang jauh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bila kita baca Al-Quran itulah kita akan seolah-olah Al-Quran itu diturunkan oleh Rasulullah SAW, maka ta'amul pada Rasulullah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada malaikat ini, kita akan, bila kita baca Al-Quran ini, seolah-olah kita kata Al-Quran ini baru diturunkan kepada kita, seolah ia itu adalah ditujukan kepada kita. Al-Quran dituju kepada kita, bukan kita kata ini untuk orang Yahudi ke untuk tak. Al-Quran itu dituju kepada kita sebagai pengajaran. Kita lihat bahawa Rasulullah SAW ini dia banyak
uslub yang sangat-sangat baik. Uslub di mana cara? Kita pernah dengar hadis yang masyhur, iaitu tentang seorang lelaki yang datang ke Masjid Madinah dan dia kencing di masjid. Arabi, orang Arab yang Badui ini, dia datang, dia mungkin dia tak tahu katanya ini masjid, sebab masjid Rasulullah tu masa dulu bukanlah sekarang kan macam ada bumbung berapa kaki saja pendek, betul ada yang tak ada lantai dan sebagainya. Maka Arab Badui ini dia datang, dia tak tahan nak kencing, dia kencing dekat penjuru masjid. Maka kalau kita sahabat-sahabat marah tentang apa ini tak hormat kat masjid dan sebagainya. Kalau kita kat sini, awak datang masjid mesti belasah sampai mati. Macam tak kira dah. Itu maknanya. Maka Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat, jangan ganggu dia, biar dia kencing sampai dia puas. Rasulullah takut kalau diserbu dia mungkin terbuka aurat dia, terbuka aurat dia, dan mungkin terkena pakaian dia, dia boleh merencik, merembak kepada kawasan-kawasan lain pula. Ataupun kalau kita kejar, mungkin satu masjid dia pusing-pusing kena pula. Rasul kata bagi dia habis kencing dulu, rehat dulu. Maka setelah itu Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa kamu kencing? Dia tidak tahan. Maka Rasul kata ini adalah masjid, tempat suci, kamu tak boleh. Jadi kat situ Rasulullah dah dapat satu hadis pula. Bagaimana hadis nak membersihkan air kencing itu pula. Satu hadis pula. Macam mana nak bersihkan air kencing kat situ, dengan sapu macam mana. Jadi kat situ timbul satu hukum pula. Bila Rasulullah bersama, Rasulullah boleh faham. Rasulullah tak kata suruh sahabat balun, pukul, belasah supaya tengok sampai itu pun ada juga kadang-kadang orang curi tabung surau masjid, dia belasah sampai kadang-kadang sampai kes polis mati pun ada kan. Ada yang buat pelik-pelik. Kalau orang curi sekerat, dia masukkan sekerat dalam mulut orang tu sampai boleh mati. Orang tu mencuri je, tapi dia jadi pembunuh. Orang tu mencuri harga tak sampai RM20 curi, tapi dia boleh membunuh orang tu. Sebab itu dia tak ada ikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kencing ni tempat suci daripada masjid. Rasulullah menyantuni dia dan memberi kepahaman kepada dia sampai orang tu boleh fikir, boleh fikir pada apa yang dia buat itu. Ini uslub Rasulullah buat macam tu. Dan ada orang ni Rasulullah buat macam ni. Rasulullah bila bertanya kepada Rasulullah jawab berbeza-beza mengikut orang yang bertanya itu. Ada satu kisah, satu hari Mu'az bin Jabal ni seorang yang kita kata seorang yang alim, daripada di alim tentang fiqh, tentang segala-galanya alim. Dan Rasulullah sangat baik dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal inilah dia dihantar ke Yaman sebagai wakil. Rasulullah suruh dia panggil sebagai duta. Rasulullah hantar ke Yaman Mu'az bin Jabal ini. Mu'az bin Jabal ini satu hari dia menjadi imam, dia semayang baca terlalu panjang sangat. Atau fi solat. Tapi di dalam orang yang sembahyang tu ada orang yang panggil orang pekebun yang dia akan mengambil air di dalam telaga yang tu, dia akan tarik dengan unta. Dia tarik unta naik, dia pusing tarik. Maka dia pun sembahyang sekali juga. Dia pun penat lah. Dia penat. Maka apabila dia sembahyang dengan Mu'az bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Kan? Orang ni penat kerja sepanjang hari. Kan? Maka dia tengok tu, sebenarnya Mu'az ni bukan baca surah Al-Baqarah. Dia baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa sekali. Balus tiga surah yang panjang kan. Maka orang ni bila dia sembahyang sekejap, dia mufarakah, mana dia keluar daripada solat bersama dengan Mu'az. Dia boleh mufarakah.
sebab dia terdesak, lalu penat ataupun dia nak ada hajat yang lain, maka orang ni keluar daripada sembahyang. Maka selepas selesai solat, orang beritahu kepada Imam Muaz, tadi ada orang lelaki tadi keluar solat. Maka Muaz kata, ini munafik. Macam azam munafik. Sebab tu kita bila nak kata orang pelik-pelik macam tu, ini kita tak tahu dia sakit perut. Kita tak boleh ke orang macam tu. Mungkin orang tu tak, kita kata tak boleh datang surau, mungkin dia ada uzur lain. Kita tak boleh sekap jarak kepada sesiapa yang kita husnuzon dengan dia lah kan. Maka setelah itu orang tadi pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, pergi berjumpa, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang Muaz membaca panjang. Maka Rasulullah tak terima berita itu sebenar-benarnya. Dengan berita Rasulullah tanya dulu, betul ke? Sekarang ni kita berita pelik-pelik, kadang-kadang kita mengiyakan berita yang salah. Contohnya ada berita tak molek lah, berita yang melibatkan benda lain, seolah-olah kita termasuk dalam skim dosa itu juga kan. Macam kita iya ke, atau kita forward ke, ataupun kita like kan, cita-cita gambar-gambar yang tak elok itu, seolah kita menyokong gambar yang tak elok tu, kita menyokong filem yang ada adegan yang tak elok tu. Kadang-kadang orang tu like, ada gambar keluar nama orang tu like juga kan. Ustaz ni pun like juga cerita macam ni. Baik. Maka Rasulullah kata, ya Muaz, wahai Muaz, apa yang kamu baca tadi? Rasulullah tabayun dulu, mintanya dulu, apa yang kamu baca dulu tadi? Maka Muaz kata, Al-Baqarah, Ali Imran dan Nisa. Panjang semua lah, tak kata kat dia lah kan. Maka Rasulullah marah kepada Muaz. Tapi kepada lelaki tadi, lelaki yang kencing dalam masjid tadi, Rasulullah tak marah. Rasulullah santun dia mengikut kesesuaian pada orang itu, pada akal seseorang itu. Maka Rasul kata, afatana anta ya Muaz, adakah kamu Muaz menjadikan suatu fitnah atau suatu perkara yang ujian kepada orang tadi? Maka Rasulullah marah sangat dia. Sedangkan baca Quran itu banyak. Maka Rasulullah kata, kamu tak tahu tak apa yang aku baca masa solat? Sebab tu Rasulullah ada, kalau kita bacakan sunat-sunatnya, kalau ini sunat lah, kalau surah Maghrib ni kita tak boleh baca panjang-panjang. Dalam surah Wasyamsi wa duhaha wasabbihis, macam surah Al-Azim ni ke bawah macam tu saja. Itu dia standard dia. Dia ada surah panjang, amat panjang, dan surah. Tapi kalau nak baca sendiri boleh. Tapi jadi imam, kalau saya tak baca panjang sebab saya pun tak hafal. Kalau ustaz lain tu mungkin dia hafal banyak kan. Jadi dekat situ, sebab dalam keadaan orang yang semayang tu ada yang berbeza-beza, ada yang sakit lutut tak boleh tahan lama kan, kalau boleh. Jadi kita tak payahlah nak panjang sangat, sebab pelbagai-bagai orang yang ada kat situ. Tapi sederhanalah, tidak membebankan, lebih-lebih lagi waktu-waktu yang puncak-puncak macam tu kan. Jadi sederhana, seperti mana surah Wasyamsi wa duha itu tak panjang sangat. La uqsimu bihadzal balad wa duha. Jadi surah-surah macam tu, surah yang sederhana yang tak nak mengambil masa banyak. Maka Rasulullah kata kepada Muaz, kamu tahu, kamu pernah ikut aku solat, maka bagaimana bacaan aku waktu solat itu? Maka lelaki tadi terasa. Sebab itu bila kita nak kata seseorang ini, mungkin seseorang itu dengar macam dia kata, kita kata seorang ini kata kepada orang tadi munafik. Oh, ini munafik sebab apa? Orang munafik ni dia semayang malas. Sebab itu dia keluar awal, dia tak sempat habis baca, dia keluar. Sedangkan
apa yang Muaz buat itu adalah solat terlalu panjang sampai orang tu tak tahan untuk menanggung kepenatan dia kerja kuat. Dia adalah kerja ambil air dari telaga itu, dia tak tahan lagi dah kepenatan kerja, maka sebab itu dia mufarakah dalam keadaan terdesak. Maka orang yang tadi itu kata, dia kata, wah ya Rasulullah, kepada Muaz pun ada sekali. Rasulullah kata, esok kita akan berperang, iaitu selepas itu akan berlaku perang Uhud. Nanti perang Uhud tu pun agak susah, 2-3 hari pergi perjalanan. Itu pun dia lelaki tu, yang kita kata, kalau nak tahu munafik tak munafik, tengok nanti baru berperang nanti, siapa yang betul orang yang bersih atau tidak bersih. Diceritakan seorang lelaki tadi yang keluar daripada semayang waktu Muaz baca panjang tadi, dia pergi perang, maka dia terkena panahan di dada sini, dia mati syahid. Maka dia mengambil darah letak kat sini, dia berkata, fustu, aku telah berjaya. Sebab dia takut apa yang keluar tadi itu dituduh sebagai munafik, kan? Jadi sahabat-sahabat dulu kan, perkara yang paling banyak takut sekali adalah takut di level munafik, kan? Sebab itu orang-orang yang dikatakan satu hadis, di antara solat-solat yang susah untuk orang-orang yang tak munafik ni, ciri-ciri ini adalah solat isyak dan solat subuh. Jadi solat isyak dan solat subuh ni adalah kita nak menghindarkan diri kita daripada terjumus sendiri, itu kita kena solat isyak dengan solat subuh berjamaah, maka kita terhindar daripada ciri-ciri dia adalah ciri-ciri dia. Sebab orang yang dikatakan ciri-ciri orang munafik ini, iza qaqamu salat, apabila dia kusala, dia sembahyang dalam keadaan yang tidak cergas. Kusala ni maknanya betul sembahyang tapi kusala. Kusala ni pada keadaan yang tidak bermain, bukan dia malas, maknanya dengan untuk lah hati dah tak ada dah, just orang kata nak lepas daripada sembahyang itu saja. Tidak tahu apa yang kesudahan itu. Akhirnya lelaki tadi ialah mati syahid. Maka Rasulullah tanya kepada Muaz, apa hal ta'rifu ma hadasa bi sahibukum, apa yang terjadi kepada kawan kamu? Maka Rasulullah maka Muaz berkata dia adalah seorang yang mati syahid. Jadi disebabkan Rasulullah nak ajar tentang ibadat, waktu ibadat, dalam ibadat sekalipun kita tidak boleh melampaui batas, kan? Kita tidak boleh melampaui batas. Seolah contohnya orang tu dia nak baca Quran sampai tak makan, baca Quran sampai tak bekerja, nak solat duha sampai tinggal urusan-urusan lain. Jadi kena tawazun. Tawazun ni maknanya moderate dalam keadaan yang berpada-pada, sebab itu dia ada ranking solat wajib, solat sunnah, solat muakkad, ghair muakkad. Itu ada tumpuan-tumpuan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kisah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ada setiap sudut hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur pun ada sunnahnya, Rasulullah bangun pun ada sunnahnya, Rasulullah masuk tandas pun ada sunnahnya, Rasulullah berjalan pun ada sunnahnya, kan? Bila kita berjalan, kalau kita meninggi macam tu, kita Allahu Akbar Allah. Bila kita turun subhanallah pun ada juga, kan? Bila kita nak masuk rumah pun ada doa. Bila nak sedangkan doa-doa ni tidak perlu kepada Rasulullah pun sebenarnya. Rasulullah dah maksum dan ada selamat daripada segala dugaan, selamat daripada gangguan syaitan. Tapi doa-doa yang ada, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, Rasulullah ajar kepada kita, kan? Rasulullah tu dah iman dia tetap, tidak ada goncang-goncang, tidak ada apa lagi, dah sempurna dah. Tapi adakah perlu kepada Rasulullah? Rasulullah nak ajar kepada kita, ini doa-doa dia. Itulah Rasulullah ni mualliman, mengajar kepada kita. Yang kita buat sekarang ni pun semua ada ikut sunnah Rasulullah.
kita minum tangan kanan sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita nak ajar anak-anak, kita kata, anak minum tangan kanan. Kenapa mak? Rasulullah suruh kita minum tangan kanan. Kita kena bawa kata Rasulullah suruh. Kenapa kau buat ni? Kenapa kamu baca bismillah? Sunat tak? Ini Rasulullah yang suruh macam tu. Rasulullah kita suruh macam ni. Ini Rasulullah suruh makan tangan kanan. Rasulullah kata baca bismillah. Rasulullah suruh. Rasulullah buat macam ni. Rasulullah minta supaya kita buat macam ni. Semayanglah. Kenapa kena bagi salam? Sebab Rasulullah suruh kita bagi salam. Rasulullah ajar macam ni. Jadi kita kena ayatkan Rasulullah SAW supaya kehidupan mereka itu sentiasa ada dengan Rasulullah SAW. Jadi amat tak rugilah bila satu part daripada Islam itu apatah lagi nak dengan hadis. Bila kita kata ini hadis sahih, ini hadis Nabi, kita kena ada lebih lagi kita belajar hadis 40, kita rasa ini hadis, rasa kagum dengan hadis. Tak nak rasa kagum dengan hadis susah kan. Saya kagum dengan hadis ni. Hadis ni kan ni. Saya dengan hadis ni, seronok dengan hadis. Sebab apa seronok? Sebab hadis itu daripada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, walaupun hadis. Walaupun hadis itu adalah wahyu daripada Allah. Jadi Rasulullah tak cakap semua yang dicakap oleh Rasulullah itu semua wahyu. Semua tu cuma dalam pattern yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan pattern Al-Quran yang lain. Jadi pattern tu Al-Quran dalam bentuk lain yang melalui Jibril, dan hadis dalam bentuk word yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan kejadian-kejadian. Sebab itu Al-Quran ini diturunkan mengikut apa yang berlaku pada Rasulullah. Bila sahabat minta tanya satu soalan, Rasulullah diam sekejap. Tiba-tiba Rasulullah minta supaya Allah turun jawab kepada apa soalan yang ditanya tadi. Soalan. Lepas tu ada sekali berlaku, maka turun ayat Quran. Jadi turun ayat. Kalau Quran turun serbuk macam tu, benda tak berlaku lagi. Al-Quran dah ada. Tak ada kesempurnaan dalam itu. Jadi marilah kita sama-sama, sebab kecintaan kita ke Rasulullah SAW membuatkan kita sayang kepada dia, ingin membuat sunnah-sunnah dia kan. Sunnah Rasulullah ni banyak kan. Mana yang rekas-rekas kita boleh buat kan. Contohnya tidur baca doa apa yang Rasulullah buat kan. Rasulullah baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Sedangkan Rasulullah itu dah terjamin daripada azab kubur, masuk syurga. Tapi Rasulullah tetap, sebab itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau solat sampai bengkak kaki ini? Jadi Rasulullah kata, aku nak abdan syakura, adakah boleh aku menjadikan seorang hamba yang sangat bersyukur? Dengan beribadat kepada Allah itu, Rasulullah rasa seronok baca Quran, rasa ceria, rasa gembira nak baca Quran. Sebab dia memahami Al-Quran itu sendiri. Sebab itu pentingnya tadabbur. Bila kita tadabbur Al-Quran, kita faham isi kandungannya, kita seronok nak baca sebab kita faham maksud dia, apa tujuan dia. Semoga kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti, dan kita diberikan oleh Rasulullah SAW minum dalam kuasa dengan tangan baginda Rasulullah SAW, dan kita harap Rasulullah akan menolong kita sewaktu kita melintas di Siratal Mustaqim nanti. Jadi itu tempat. Sebab itu Rasulullah kata, sesungguhnya pertemuan kita ini bukan pertemuan di dunia. Pertemuan kita bukan inna mau'idukum laisa fid dunya. Sesungguhnya pertemuan kita dengan Rasulullah bukan pertemuan dunia. Fa inna mau'idukum, sesungguhnya perjanjian kamu itu indal haud di kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal haud di kolam Rasulullah. Sama ada di haud di kolam Rasulullah itu Rasulullah kenal kita ataupun Rasulullah tak kenal kita. Sebab itu di haud itu ada satu kumpulan malaikat kata, ini tak boleh, ini orang yang kaki bid'ah, ni kaki yang membuat benda-benda yang pelik-pelik atau benda yang sentiasa mengutuk kamu tidak berselawat kepada, maka dihalau-halau seperti mana kita halau binatang nak makan, itulah macam ayam nak makan beras, kita halau macam tu, contoh macam itulah. Sebab itu di haud itu Rasulullah ada malaikat yang menentukan orang itu kenal tak kenal, orang itu ikut tak sunnah Rasulullah SAW. Sebab salah satu daripada hadisnya, inna akrab, sesungguhnya orang yang dekat dengan aku di hari kiamat nanti, di dalam syurga nanti, aksarukum, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Tapi bukan berselawat saja, berselawat tapi tak solat, itu tak kira selawat. Berselawat dan
baca Quran, itu berselawat itu lafaz saja. Tapi kalau dia berselawat tapi tak ada solat sunnah, tak ada apa, dia tak begitu, mana kata ajaran Islam dia kena gabungkan sekali dalam antara perkara itu. Macam tu. Orang tu dia sedekah saja tapi tak solat. Dia kena ada merangkum semuanya. Saya minta maaf masa lebih sikit. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taufik dan hidayah, dan tidak ada suatu perkara yang kita kena buat ialah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pergi Mekah kita rindulah di Masjid Nabawi, tapi di sini pun kita kerinduan bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kata azan kita ingat Muhammad Rasulullah, kita akan bayangkan. Bila Allahumma salli ala Muhammad, kita bayangkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bila kita baca Quran, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah para sahabat dia, jadi kita akan terasa dalam hati kita. Itu yang kita nak, supaya kita dapat lebih mencintai Rasulullah SAW dan kita boleh ikut sunnah-sunnahnya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.